Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran jumpa kita pada malam ni untuk kita mulakan buka kitab Perukunan. Sebelum ni kita mukadimah je. Bukan mukadimah kitab, mukadimah mengaji kitab. Hari ni kita baca mukadimah kitab pula. Yang mana kitab kita yang sebelum ni pun dah beritahu dah. Kitab Perukunan. Kitab ni, saya ni kitab-kitab ni kita nampak tak ada yang Jawi, semua Rumi. Kitab ni harga dia masa zaman saya mengaji dulu harga dia 80 sen. 80 sen, 80 sen. Tapi nak perhabis ni kalau sepenuh masa 8 bulan. Sepenuh masa tu maksudnya pagi, tengah hari, malam. Itulah sepenuh masa 8 bulan. 80 sen harga. Sekarang ni saya tengok hari tu RM2.5. Mungkin dia naik RM4 kot sekarang ni. Asalnya cetakan ni cetakan Ja'far Awas. Kalau yang Rumi ni tak ada tulis pula cetakan Ja'far Awas. Tapi asalnya cetakan ni cetakan Ja'far Awas ni. Kalau saya baca saya punya kitab Jawi ni diterbitkan oleh syarikat Ja'far Awas. Ja'far Awas. 1962 bangunan Kota Baru lah. Kitab saya. Jadi Rumi semua. Kalau kita tengok yang asal nanti kan, tengok yang Rumi tak tahu rupa asalnya macam mana. Ni rupa asal kitab kita. Haluh ni rupa asal kitab Turas ni. Yang mana tak apalah. Sekarang ni ditukar bahasa kepada bahasa Rumi pun tak ada masalah. Yang kita nak isi dia tu. Lagipun selari dengan perjalanan masa, waktu dulu orang baca kecil-kecil ni tak ada titik ni. Tak ada titik. Cari titik tak jumpa. Maksud titik tu noktah. Titik tanun tu ada. Titik noktah tu tak ada. Jadi nak berhenti kat mana? Maka Ustazah Nuraini, apa nama? Nuraini Abu. Dia ambil daripada Jawi, dia tukar kepada Rumi. Dia tukar kepada Rumi. Supaya kita tengok tu orang sekarang ni kalau tengok okey, dia boleh nampak. Kalau tengok ini macam tak ada harapan. Macam tak ada harapan apa benda. Tengok pun dah tak faham lah. Sekali kata baca tak ada baris, macam mana nak baca? Rumi Jawi memang tak ada baris, Arab pun ada baris. Jadi kitab ni kita akan baca. Kitab ni dikarang, dah sebut dah sebelum ni, Al-Fadhil Syekh Muhammad Arsyad Mufti Banjar. Jadi nak tak nak kena ada sedikit tata bahasa Banjar. Sebab ada perkataan-perkataan yang diambil itu, beberapa perkataan daripada bahasa Banjar. Jadi kita tengok juga siapa yang karang. Kalau ada Al-Fatani, kena ada sedikit lah pengetahuan tentang tata bahasa orang Patani cakap macam mana. Kalau tidak, takut murad yang dikehendaki, pengarang tulis kitab, dia nak bagi kita faham gitu. Kita baca, kita faham lain. Sebab kita tak faham bahasa dia ataupun lenggok bahasa dia. Maka nanti
Ke akhirat nanti orang yang mengajar itu dia akan kena dakwa. Kena dakwa dengan tuan kita. Aku tulis lain, kenapa kau ajar lain? Kenapa kau cakap lain? Jadi itulah pentingnya sanad. Sanad maksudnya daripada pengarang ni turun ke anak murid dia turun, sebab murad ataupun apa yang pengarang kehendak, yang ada dalam kepala pengarang, ada yang dalam dada pengarang, ilmu tu dia nak tulis, masuk dekat tulisan dia kita kena masuk kat tulisan daripada dada dia, daripada akal dia masuk kat tulisan. Kadang-kadang dengan baca tulisan boleh kita faham lain. Jadi macam mana kita nak, macam mana ada dekat dada dia, maka nak tak nak kenalah mengaji dengan dia sendiri. Dia dah meninggal lama dah dengan anak murid dia. Anak murid dia dah meninggal dan seterusnya. Istilah kita panggil sanad lah. Jadi memang ada perbezaan. Kalau kita belajar dengan belajar tanpa sanad tadi, tak semestinya ada sanad baru boleh mengajar. Tak semestinya. Cuma jika ada tadi, dia akan ada rasa perbezaan dengan belajar tanpa sanad tadi. Sebab kalau kita baca, kita tahu bahasa kita, bahasa lama, kita menguasai bahasa-bahasa lama macam ni. Kalau kita baca dan kita pula ada basic daripada kitab yang lain, boleh baca. Kan tak boleh. Tapi bila ada sanad ni, dia ada rasa manis tu lain sikit. Nak cakap tak reti juga, sebab dia tak ada dalam, dia tak boleh nak terjemah dalam perkataan. Dia ada manis. Kata manis apa belajar? Bukan rasa dengan lidah. Dia bercakap gitu lah. Tapi dia ada manis dia tu. Dia ada manis bila belajar dengan cara bersanad. Maksud bersanad tu, ilmu tu dapat secara bersanad, turun. Dia ada kemanisan. Dia macam ketagih. Dia akan rasa ketagih. Dan huraian dia pun lebih tepat dan sampai terus. Kadang-kadang kalau kita belajar tapi tak sampai. Tak sampai. Maksud tak sampai itu faham gitu aja. Dia tak kemas, dia tak jazam. Maka nak tak nak, itulah caranya adalah belajar tu dengan cara bersanad. Maksudnya dia ambil daripada satu guru kepada satu guru, satu guru kepada satu guru. Yang dikatakan yang kebanyakan orang yang salah fahamnya, apabila dia kata Nabi terima wahyu yang pertama dalam Gua Hira, Jibril suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Jibril baca turun wahyu tu, Jibril kata baca dulu, baca. Nabi kata aku tak tahu membaca, kan? Sehingga peluk, baca kamu. Kata Jibril, aku tak tahu baca, ummi. Peluk lagi sampai 3 kali. Kemudian Jibril baca, Nabi ikut. Iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat sampai 5 ayat Nabi ikut. Kalau kita tengok cerita ni, pernah terfikir tak? Nabi mana reti baca? Jibril pastilah tahu. Jibril tahu. Daripada kecil lagi Jibril datang belah dada Nabi berapa kali. Jumpa selalu tahu. Tapi kenapa Jibril suruh baca juga? Baca. Maka baca di situ, bukan Jibril tak suruh baca. Jibril suruh Iqra. Baca tu kita yang kata bila kita terjemahkan. Tu bahasa kita baca. Jibril tak suruh baca. Jibril suruh Iqra. Kita yang kata Iqra tu baca. Kita yang salah. Sebenarnya bukan baca. Cuma kalau kita nak kata baca pun boleh. Sebab baca ada 2. Macam kata kan, baca. Okay, baca. Dia pun baca. Tapi tak tengok, dia panggil baca juga. Tak tengok sesuatu, dia panggil baca juga. Kalau tengok, baca ni, panggil baca juga. Sekarang ni yang Jibril suruh Iqra tu, Iqra yang ini ke Iqra yang yang tak tengok? Mana satu? Sebab baca tu ada 2 maksud. Kita dah faham. Maka oleh kerana membaca adalah jambatan ilmu, banyakkan membaca untuk dapat ilmu. Kerana itu dah okey dah. Banyakkan membaca untuk dapat ilmu tu okey lah. Kita boleh terima lah membaca jambatan ilmu. Tapi kita pun bagi hujah. Kerana wahyu yang pertama pun suruh baca. Kat itu dah silap lah. Silap faham. Kalaulah Jibril suruh baca, lepas tu bila Nabi tak baca, Jibril bukan bagi baca, tak baca lain. Nah, baca. Baru kena dengan cerita tu. Nah, ambil ni, baca. Tapi Jibril tak ada bagi apa-apa, tapi suruh baca. Maknanya baca yang mana? Baca yang ikut tadi tu. Ikut bila Jibril baca, Nabi ikut. Itu masuk baca, bukan baca ni. Kalau Jibril bagi, baca. Aku tak tahu baca. Nabi tolak. Baca. Itu baru nama baca. Jadi maksud Iqra, membaca tu bukan baca.
Cuma bukan kita menolak baca tu tak bagus, bukan, baca tu bagus, tapi bukan cerita Iqra. Bukan cerita pasal Iqra. Habis tu baca apa? Baca guru iaitu Jibril sebut kat mulut Nabi, ikut dan faham. Itulah yang kita panggil mengajar ni. Sebab tu kalau baca sendiri, cuba baca. Boleh faham? Baca. Kata baca jambatan ilmu, baca. Lepas tu baca. Lepas tu beritahu apa benda. Tak faham. Takkan faham punya kalau dengan baca. Kita cari ilmu dengan bukan cara membaca. Bukan, membaca ni, membaca. Sebab baca dah ada dua makna dah. Cari ilmu adalah dengan cara belajar. Belajar tu maksud dibaca oleh guru, didengar oleh murid. Bila sebut dibaca ataupun disyarah ataupun dibagi tahu, macam mana Jibril ajar Nabi. Bukan dengan membaca. Membaca ni menambah maklumat. Dia bukan menambah ilmu. Ilmu dengan maklumat dua perkara yang berbeza. Tapi kita sama ya, kita letak ilmu tu maklumat lah. Tidak, maklumat terdedah untuk salah, mungkin betul, mungkin salah. Tapi ilmu garanti betul. Al-ilmu nurun, Nabi kata. Ilmu tu cahaya, maknanya betul. Jadi ilmu tak ada yang salah. Tak ada ilmu sesat. Ada ilmu sesat? Tak ada. Ilmu sesat tak ada. Yang ilmu yang kata sesat-sesat tu awal-awal lagi bukan ilmu sebenarnya. Tapi kita nak bagi tahu, contoh dia belajar. Dia kata ilmu sesat tu. Kita berkata dia tu mengaji ilmu sesat tu. Sebenarnya kita nak bagi tahu itu bukan ilmu. Sebab tu dia kata ilmu sesat. Bukan ilmu ada, ilmu betul, ilmu tak betul. Tidak. Ilmu mesti betul. Cuma kita nak kata apa kalau orang tu belajar tapi perkara itu salah. Nak kata apa? Kita nisbahkanlah dekat ilmu sesat. Sebenarnya bukan ilmu. Macam hadis palsu lah. Hadis palsu ni, hadis tu maknanya perkataan Nabi. Bila kita sebut hadis palsu, perkataan Nabi tak? Hadis palsu. Bukan. Tapi kenapa kata hadis? Katalah palsu aja. Tapi bila kita nak kata hadis maudhu' atau hadis palsu tu, nak bagi tahu itu bukan daripada Nabi. Tapi kita sebut hadis juga. Tapi hadis palsu. Macam tu juga ilmu sesat tadi. Tujuan kita sebut ilmu sebab nak bagi tahu bukan ilmu. Tujuan kita sebut hadis nak bagi tahu bukan hadis palsu tadi. Tujuan sebut hadis kenapa? Nak bagi tahu dianya bukan hadis. Sebut ilmu sesat. Kenapa kata ilmu walaupun sebenarnya ilmu sesat tu bukan ilmu? Sebab nak bagi tahu bukan ilmu, sebab tu kata ilmu sesat. Sama je. Jadi ilmu itu dia cahaya, dia mesti betul. Dia tak ada ilmu salah. Tak ada. Cuma bila kita nisbahkan kepada ilmu salah, kita nak bagi tahu itu bukan ilmu. Itu adalah maklumat yang salah faham. Jadi nak tak nak untuk dapat ilmu, bila sebut ilmu yang betul ni, nak tak nak dengan cara belajar, sorak yang bercakap, ada yang bercakap, yang lain duduk mendengar, menerima ilmu tu. Dia bukan dengan membaca. Membaca takkan mungkin boleh dapat ilmu. Membaca menambah maklumat ya. Dengan dia ada ilmu, dia banyak membaca, maklumat dia. Oh, dia ni best ni, kalau dia cerita satu macam-macam dia keluar. Sebab dia banyak maklumat. Maklumat perlu juga, bukan tak perlu. Kalau semata-mata ilmu, itu yang macam agak boring sikit, baca je. Tak ada pun nak keluar ke cerita contoh-contoh. Itulah maklumat. Contohnya, tu maklumat. Ilmu masa mengajar tu. Saja tu. Jadi dengan banyak maklumat, mantaplah ilmu tu. Tapi kalau tak ada maklumat, tetap ilmu tu betul. Cuma dia agak boring kan sikit. Boring sikit lah, tak banyak maklumat. Okey, tu sikitlah. Jadi membaca. Dekat situ membaca. Jadi kita nak tak nak kena belajar lah. Belajar, pertama dia ada rukun-rukun belajar. Tak cukup rukun ni, dia tak nama belajar. Dia nama mustami'an, mendengar. Dia tu martabat yang ketiga. Antara rukun belajar adalah kena ada guru, kena ada murid, kena ada sandaran, iaitu kitab. Kena ada sandaran, kitab, kena ada manhaj. Kita nak belajar bab apa, nak belajar manhaj atau sistem apa, ataupun mazhab apa. Kemudian dia mesti ada suasananya. Suasana tu maksud dia tak boleh belajar dengar-dengar kat tepi-tepi tu, sambil makan kuaci, tak boleh. Kalau kau dengar kat luar-luar tak boleh. Dia ada cara dia macam sekolah. Dia ada kantinnya, dia ada waktu masuk, ada bunyi loceng, ada keluar, ada guru disiplin, ada semua. Gitulah. Dia ada sistem. Dia ada. Maka cukup semua tu baru nama belajar. Tak cukup satu, namanya mustami'an, mendengar. Okey juga, tapi dia bukan martabat pelajar. Bukan martabat pelajar, dia martabat pendengar. Martabat ketiga lah. Martabat pertama mengajar, martabat kedua belajar, martabat ketiga mendengar. Martabat keempat suka kepada orang yang mengajar, suka kepada orang yang mendengar, suka kepada orang yang belajar. Tapi dia tak belajar. Tu bagus juga yang keempat.
Itu martabat yang keempat. Martabat kelima ni Nabi kata celaka. Dia tak suka kat semua orang. Orang belajar pun dia tak suka. Dia dah lah dia tak belajar. Sikit mukadimah. Tengok muka surat 1 tu. Kita dalam ni kalau kita tengok dia punya apa dia panggil lah. Isi kandungan tu ini kitab fiqh. Tapi mana-mana para ulama yang mengarang kitab yang dinamakan fiqh, dia akan sertakan juga tauhid kat depan. Tapi secara ringkas, dan dia akan sertakan kat belakang tasawuf kat belakang, tapi secara ringkas. Jadi maknanya mana-mana kitab fiqh dia akan ada, kalau katalah kitab fiqh tu 1000 muka surat. Kitab fiqh tu dia ada 10 helai tauhid kat depan, dia ada 10 helai tasawuf kat belakang. Tapi kat tengah-tengah tu yang beratus-ratus tu itu bab fiqh. Itu nama kitab fiqh. Dia bukan kalau kitab fiqh hanya mengaji fiqh aja, tidak. Dia akan sertakan juga. Macam berbeza dengan kitab lain. Kitab tauhid, dia akan cerita pasal tauhid daripada awal sampai akhir. Kitab tasawuf, dia akan cerita tasawuf awal sampai akhir. Kenapa gitu? Kerana fiqh ni semua orang suka. Dia paling seronok sekali belajar. Bila orang mula belajar fiqh, dia agak akan terlalai dengan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Sebab fiqh ni best. Dia seronok belajar. Maka oleh kerana itu pengarang dia akan tulis tauhid juga sedikit dekat depan. Ni nak bagi tahu ini penting ni. Dan dia akan tulis juga sedikit tasawuf kat belakang. Nak bagi tahu penting. Cuba secara ringkas kalau kita tengok bab tauhid ni daripada muka surat 1, tauhid ni bab pegangan lah. Muka surat 1 secara ringkas je sampai mana? Sampai muka surat 11 tu 11. Muka 1 sampai muka surat 11 yang Rumi tu cerita tentang tauhid sikit. Jadi kita kena masuk tauhid dululah sikit, ringkas, secara ringkas. Kemudian 13 sampai 130. Bab fiqh. Banyak tu. 100 lebih muka surat. Sampai 130 fiqh. Kemudian 131 bab tasawuf. Sampai bukan silap. Sampai 136. 137 ni ada carta dia. Bukan juga 138. Itulah lebih kurang situlah 133, 34, 35 tu bermula tu sampai 150. Sekejap. Mana ni? Ada tahu tasawuf sikit kat belakang ni. Iyalah, sampai 150 berkaitan dengan apa? Berkaitan penjagaan hati, riya, takabur macam mana, sifat mazmumah, mahmudah, dia ada sikit dalam 10-20 muka surat. Kat depan dalam 10 muka surat berkaitan dengan sedikit akidah, pegangan. Kerana kata Imam Ghazali, fiqh ataupun ibadah tanpa pegangan, fatakunu ibadatuka haba'an manthura, akan jadi debu berterbangan. Fiqh punyalah cantik, tahu secara detail rukun, syarat, hebat. Tapi akidah bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tak guna semua ibadah. Dia buat ibadah 50 tahun tak guna langsung, dengan maksud tak diterima oleh Allah. Maka nak tak nak kena masuk sikit bab akidah, tapi secara ringkas je ni. Secara ringkas. Mari kita tengok muka surat yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula atas sekali. Cuma dia punya terjemahan tu dia buat pelik sikit. Tak apalah, baca. Terjemahan dia tu di bawah tu artinya, ku mulai dengan nama Allah. Ku mulai dengan nama Allah Ta'ala yang maha murah pada memberi rezeki akan hambanya yang Islam dan yang kafir di dalam dunia, lagi amat mengasihani segala hambanya yang mukmin di dalam akhirat. Itu maksud bismillah. Panjang Alhamdulillah tu nanti, belum lagi. Tu bismillah baru tu. Tu bismillah. Maksud alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Taala. Segala puji-pujian tu, itu alhamdulillahirabbil alamin, tak baca lagi tu. Tu nanti dulu. Patutnya dia buatlah yang itu kat atas kan, nak bawah bismillah. Dia gabung sekali. Jadi kalau kita baca bismillah ni, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah,
Tapi terjemahan dia banyak ni. Terjemahan dia kumulai. Kenapa ada kumulai? Sebab tiba-tiba aja dengan. Dengan ni kata sendi kan. Kalau mengenai bahasa dengan ni bahasa sendi. Ba tu huruf jar. Harfun jar, ba tu. Kata sendi. Tiba-tiba jadi dengan. Mana boleh dimulakan bercakap dengan dimulakan bercakap dengan kata sendi? Mana boleh? Dengan apa? Dengan nama Allah. Dengan apa? Apa hal tiba-tiba ni? Okey, kita makan. Dengan nama Allah. Bismillah kan? Dengan nama Allah. Apa? Dengan tiba-tiba. Apa? Dengan apa? Aku makan tu dengan nama Allah. Apa-apa yang kita buat tu tiba-tiba je dengan. Ba tu. Ba tu maksud dengan. Dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Dia mesti ada cerita dulu kat depan, barulah kata sendi dia dengan nama Allah. Jadi, kalau kita nak makan, kita kata bismillah, maksudnya aku makan dengan nama Allah. Tu maksud dia. Jadi sekarang ni nak baca kitab, nak karang kitab ataupun nak baca kitab. Jadi sebab tu dia kata kumulai. Sedangkan kalau bismillah, mana ada kumulai kat depan tu? Kumulai dengan nama Allah. Kumulai. Maksudnya bismillah. Bila kita sebut bismillah, dia nak mula tu dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang maha murah. Kita kata dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Itu je terjemahan yang kita tahu. Tapi tengok terjemahan dia panjang. Ini adalah terjemahan yang tepat. Kalau sekadar kita kata bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, dia pendek aja. Kita tak dapat tangkap apa maksud bismillah. Yang maksud yang sebenarnya adalah ni. Ku mulai dengan nama. Ku mulai apa yang dia nak buat lah. Kalau dalam bab ni nak baca kitab atau nak karang kitab lah. Kalau pengarang ni mengarang kitab. Kalau kita ni nak baca kitab. Aku baca kitab, aku mulai baca kitab dengan nama Allah. Sebab apa sahaja perbuatan kita yang dimulai dengan nama Allah, maka ada keberkatan kat situ. Apa sahaja perbuatan yang tidak dimulakan dengan nama Allah, dia akan terpotong. Dia akan terpotong. Maksud terpotong tu, dia akan kehilangan berkat kat situ. Jadi kita nak baca kitab, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Cuma dia nak bagi tahu pula, bismillah dengan nama Allah Ta'ala yang maha murah. Dia tak kata pemurah, kata murah. Sebab bila kita kata pemurah, kadang-kadang kita tak dapat tangkap maksud pemurah. Kata murah. Murah ni kalau macam setengah kitab dia kata bukan murah. Boros. Boros. Dengan nama Allah yang maha boros, itu lebih dekat dengan kita. Sekarang ni kita mengaji dan kita terjemahkan apa-apa ayat, tujuannya kita nak faham. Kadang-kadang bila terjemahan yang kita guna tu terlalu standard, sampaikan seronok baca je tapi tak masuk, maka dia terpaksa ditukar dengan makna yang lain supaya masuk terus. Jadi kalau kata dengan nama Allah yang maha pemurah, apa pemurah? Tak berapa nak masuk sangat. Sebab pemurah ni bagi pemurahan. Sila pemurah. Tapi kalau dia bagi, lepas tu orang yang dia bagi tu keluar, tengok, oh ni kereta yang bagi kat aku tadi, besar kereta dia ambil paku dia. Allah, panjang dari hujung sampai hujung. Kemudian datang, agak-agak kita nak bagi lagi tak? Tak bagi dah, aku bagi buat baik. Kau pergi conteng pakai paku, tak boleh buat apa dah tu, tak bagi dah. Pemurah, dia pemurah. Tapi ada. Tapi kalau boros dia lain. Boros ni bagi ke semua, bagi je. Kau buat lah, kenapa ambil paku? Lain kali ambil tukul, ambil. Tak apa, nanti aku beli lain. Tu boros. Boros ni, boros sungguh. Kalau pemurah ni yang kita faham, dia masih lagi ada banyak macam syarat. Jadi maksud pemurah di sini adalah tanpa syarat ataupun boros. Apa maksud boros? Orang buat apa-apa kat kita pun kita bagi juga. Kau buat tadi tak apa. Kalau kau nak, kau ambil semua. Boros. Bagi. Jadi nama Ar-Rahman ni adalah boros. Allah yang bersifat dengan boros. Tu fikir, tak boros ke? Orang yang paling kaya kat Malaysia, orang yang sembah Allah ke? Bukan. Orang yang tak sembah Allah, dia paling kaya. Kalau pemurah biasa-biasa, yang sembah Tuhan ajalah yang sembah Allah ajalah Allah akan bagi kaya, yang tak sembah Allah bagi miskin. Macam tadi ya. Kita buat baik dengan dia buat jahat dengan kita. Tak bagi dah lepas tu. Tapi kalau boros, kau sembah, sembah. Nak sembah patung, sembah. Sila. Aku bagi lagi kaya. Tak ke boros tu? Tu Rahman, tu maksud Rahman. Bagi tanpa syarat.
bagi kecil besar, mukmin, kafir, tumbuh-tumbuhan, haiwan, manusia, jin, semua bagi. Berakal tak berakal, semua dapat rezeki daripada Allah. Allah bagi dengan sifat rahmannya. Dengan sifat rahman Allah bagi. Malah kalau kita tengok orang yang lawan Tuhan, orang yang lawan Allah yang lebih banyak dapat, istilah kita panggil rezeki, berbanding dengan orang yang patuh pada Allah. Kalau kita tengok, kenapa ni? Sebab Allah yang bersifat Rahman sangat boros bagi je. Tapi kat mana ni? Dia kata sini, pada memberi rezeki akan hamba-Nya yang Islam pun bagi, dan yang kafir. Di dalam dunia aja. Sebab tu dunia ni adalah syurga bagi orang kafir, penjara bagi orang yang beriman. Penjara lah. Nak minum arak boleh? Tak boleh. Nak berzina boleh? Tak boleh. Semua tak boleh. Nak terdedah aurat boleh? Keluar telanjang? Tak boleh. Semua tak boleh. Memanglah beriman. Orang kafir semua nak buat boleh. Jadi orang kafir semua dia nak buat boleh, dan Allah bagi dengan sifat rahmannya. Tapi di atas dunia saja. Jangan sambung lagi. Lagi amat mengasihani. Ini maksud ar-rahim pula. Rahim. Lagi amat mengasihani segala hamba-Nya yang mukmin di akhirat. Yang ni kita nak rahim. Dekat akhirat nanti, rahimnya Allah tak bagi dekat orang kafir. Orang yang tak beriman tak dapat. Hanya dapat dekat orang yang mukmin saja. Tuhan yang berbuat baik khas kepada hamba-Nya yang mukmin dekat akhirat nanti. Inilah yang kita nak cari-cari. Ini yang kita nak cari. Jadi kita tengok ulama dia mula-mula tulis atas sekali bismillah, lepas tu alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah uslub ataupun susunan al-Quran tu. Quran mula nombor 1 sekali bismillah. Lepas tu alhamdulillah. Surah Fatihah adalah tu dulu. Maka para ulama dia guna uslub ataupun susunan cara Quran tu. Dia ambil susunan Quran tu, dia buat bismillah dulu, buat alhamdulillah. Untuk mengambil keberkatan daripada mengikut susunan Al-Quran. Sebab tu bismillah alhamdulillah, mana-mana kitab mesti bismillah alhamdulillah. Lepas tu selawat. Nanti kita baca bab tu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, itu maksud dia. Segala pujian bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam dan rahmat Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Boleh, kita baca je segala puji bagi Allah. Jadi kita puji Allah lah, boleh je. Tapi kita faham tak maksud segala tu? Kalau kita ngaji sikit, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semua pujian tu bagi Allah. Apa maksud semua pujian bagi Allah? Maka ulama' dia listkan, saya sebut saja ringkas 4. Segala puji bagi Allah. Sebab bila segala, semualah. Kalau segala tu payah nak faham, semua pujian tu bagi Allah. Dia terbagi kepada 4. Yang pertama, istilah yang dipanggil, saya baca dulu kan. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Itu sedikit ulama bahas panjang bab tu. Cuma apa benda ni? Puji qadim bagi qadim. Allah memuji dirinya sendiri dalam Quran. Dalam Quran banyak Allah puji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Maknanya bila Allah puji dirinya sendiri, siapa yang dapat pujian? Allah. Yang kedua, puji Allah bagi makhluknya. Allah puji makhluk. Makhluk tu Allah yang buat, Allah yang cipta. Dan Allah yang takdirkan qada dan qadar segala-galanya, qudrah dan iradah Allah dan ilmu Allah. Kemudian Allah puji makhluk dia. Bila Allah puji makhluk dia, siapa dapat puji? Allah balik. Iyalah sebab Allah Tuhan. Macam kita puji anak kita, kita kata anak kita ni adalah, tapi yang ini baik. Sebenarnya kita puji kita. Sebab anak kita, siapa yang didik? Kita. Anak siapa? Anak kita. Bila kita puji anak, mana kita puji kita? Begitulah bila Allah puji makhluk, maknanya Allah puji dirinya sendiri. Itu maksud segala. Allah puji dirinya sendiri, dapat dekat Allah pujian. Allah puji makhluk, dapat dekat Allah juga. Sebab makhluk tu Allah cipta. Yang ketiga, puji sesama makhluk. Sama-sama makhluk puji. Jadi puji ni. Seorang ni puji seorang ni.
kembali balik kepada Allah. Sebab semua kan milik Allah. Maka dengan makhluk puji kepada makhluk, maka pujian tu hendaklah makhluk tadi jangan terima. Jangan terima. Maksud jangan terima tu apa? Kalau dapat pujian jangan terima, dengan maksud kembalikan kepada Allah. Sebab tu sebut alhamdulillah. Bila orang puji kita sebut alhamdulillah. Kadang-kadang kita salah faham. Bila orang kata, bila kita puji, orang kata alhamdulillah, kita kata dia belagak pula. Amboi, puji sikit kata alhamdulillah. Lah, bila orang puji kena kata alhamdulillah. Faham tak alhamdulillah tu apa? Segala puji bagi Allah, bukan aku. Bila sebut alhamdulillah, orang puji sebut alhamdulillah, maknanya bukan kita ambil pujian tu, kita serah balik kepada Allah. Tu maksud alhamdulillah. Sebab tu kalau orang puji kena kata alhamdulillah. Bila kata alhamdulillah dan kita ambil pujian tadi, kita serah balik ke Allah, bukan aku. Kalau lah macam tu punya perangai, cara kita tak boleh nak belagak. Orang puji pun tak boleh nak kembang. Tak boleh nak orang jack macam mana pun tak ada. Jack lah, sampai terbalik jack lah. Jack lah, tak pergi, tak degih. Sebab apa? Segala puji bagi Allah, bukan aku. Aku tak ada apa-apa. Masa lahir-lahir tu telanjang, tak ada apa-apa. Sekarang je baru ada harta sikit, orang nak puji, puji lah. Bukan aku ni. Aku masa lahir tak ada. Aku mati nanti pun telanjang juga, dengan kain kapan ni je yang ada, yang bawa. Jadi makhluk puji sesama makhluk sebenarnya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah balik. Cuma hati-hatilah bab puji makhluk dengan makhluk ni. Kadang-kadang dengan kita memuji makhluk, kita puji sesama kita, kadang-kadang kita tahu dia akan lebih merosakkan lagi daripada, dia lebih merosakkan daripada sepatutnya puji ni. Dengan pujian sama-sama berkasih sayang. Tapi ada orang dengan puji dia merosakkan dia. Dia akan jadi ujub, riak, takabur. Jadi oleh kerana itu Nabi tak bagi puji orang macam ni. Nabi kata, kalau puji juga, Nabi kata, kamu telah menyembelih leher saudara kamu. Bila seorang puji seorang yang dia tahu, bila puji dia tak kembalikan pujian tu kepada Allah, dia ambil kat dia, makin lama makin kembang meletup. Jadi kalau kita nak puji orang sama makhluk, pastikan dia kembalikan kepada Allah. Pastikan dia tak jadi mazmumah dengan kita puji tu. Tapi kalau kita puji, sebab Nabi ada puji sahabat, bila kita puji, dia kembali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sunat puji. Itu kita orang awam lah. Para awliya Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kat hati dia tak takut siapa, dia hanya Allah je ada. Orang puji pun dia macam tu, orang tak puji pun dia macam tu. Itu para wali Allah. Puji pun tak makan sikit pun, tak makan puji sikit pun. Orang maki pun tak makan maki sikit pun. Kadang-kadang kita bila orang puji kita seronok. Jangan dekat seronok tu je, kita kembali balik kepada Allah. Serahkan balik. Bila kita seronok, kerana kita orang awam, sebab tu kita ada rasa seronok bila orang puji. Para wali Allah puji pun dia tak rasa apa. Kita kadang-kadang orang maki, orang lawan dia daripada puji lah, orang marah pun sebagainya, kita rasa perasaan tak seronok. Para wali kena marah pun macam tu, kena puji pun macam tu. Dia tak memberi kesan bagi dia, kerana segala puji bagi Allah. Kadang-kadang puji tu hati-hati juga, kena penyakit ain. Boleh penyakit ain. Ain tu satu benar sihir yang terjadi tanpa disengajakan. Bab ni pun panjang juga. Bila puji tanpa disebut nama Allah dekat pujian tu, Masya Allah lawanya, tak apa. Maka silap-silap panahan mata tadi boleh jadi sihir tanpa disengaja, kerana pujian tadi. Baby menangis tak henti-henti, macam-macam dah buat dah, bagi apa besar pun tak menangis-nangis, macam Ahmad Al-Bab. Tak nangis aja, tak berhenti-henti menangis tu. Rupa-rupanya dia masuk gambar tu dekat Facebook, semua orang puji, comel, tak ada pun sebut nama Allah. Maka anak tu kena sihir ain, istilah dia. Ain ni mata, ainun mata, sihir tanpa disengajakan. Malah Nabi kata ain itu benar. Pernahlah jadi dulu kat Lembah Kelang dulu, tak tahu nak buat apa, kesian dah, selok. Orang sini kata selok. Nangis tak boleh henti, selok. Tak tahu sebab apa. Doktor pun tak ada apa.
Doktor pun bagi ubat ni, tidur. Bagi macam ubat apa tah? Tidur tak apa. Bangun-bangun. Selok. Sampai tak keluar suara. Kita tengok, tak boleh. Macam mana nak buat? Bukan kita tengok, mak bapak dia tengok. Lepas tu kita, bila dia datang tu, itu, oh ini mungkin lah kot. Cuba hantar dekat orang yang pandai sikit. Adalah beberapa perkara yang dia buat, mandikan apa semua, lega sikit. Tapi penyakit ain tu memang ada. Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Apa Nabi Sulaiman kata bila Ratu Balqis dia puji Nabi Sulaiman sebab dia nak pindahkan singgasana tu kan. Siapa dapat pindahkan singgasana? Balqis. Kejap aja dah ada kat depan dah. Tengok besarnya istana Sulaiman. Masuk-masuk macam air, selak kain dan sebagainya, cerita tu lah. Akhir sekali takjub sangat Ratu Balqis. Dia puji Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata apa? Hadza min fadli rabbi. Tu antara ayat potong ain. Hadza min fadli rabbi. Kalau nak sebut apa pun, kalau orang cakap ya Allah lawanya apa ke, cantiknya rumah apa-apalah, bayi baby ke apa ke, cepat-cepat kita, kalau dia tak sebut kalau kata alhamdulillah cukup. Sebut nama Allah je cukup dah. Subhanallah, masya-Allah. Sambunglah nak sambung apa puji pun. Tapi kalau tak ada je kita dengar dia cakap, kita cepat-cepat hadza min fadli rabbi, ataupun kita sebutlah subhanallah ke, masya-Allah ke apa ke, alhamdulillah ke, janji ada nama Allah kat situ. Sikitlah. Allah memuji dirinya sendiri. Satu, Allah puji makhluk. Pujian tu pergi pada Allah juga. Makhluk puji makhluk, sebenarnya pergi pada Allah juga. Makhluk puji Allah. Itu memang real, pergi ke Allah lah. Kita dah ya alhamdulillah, puji Allah pergi ke Allah lah terus. Maka maksud segala puji bagi Allah. Segala tu maksudnya kok mana pun semua puji pergi ke Allah. Sama ada Allah puji dirinya sendiri, Allah puji makhluk, makhluk puji Allah, makhluk puji makhluk, semua puji Allah. Itu maksud segala puji. Bukan sekadar baca je. Segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu, selawat dan salam, ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mana bawah dia? Segala dan salam, dan selawat dan salam. Selawat dan salam. Allah atas penghulu kami. Kenapa dia kata selawat dan salam Allah atas penghulu kami? Kenapa Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Wahai orang beriman, selawatlah dan ucapkan salam sejahtera. Itu adalah arahan daripada Quran. Ayat Quran tu yang kita selalu duk baca. Kadang-kadang selawat ni hukumnya wajib ketika dalam tahiyat. Malah di luar sembahyang wajib selawat sekali. Sekali wajib. Sebab itu surahan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, selawatlah. Kata tu suruhan. Suruhan. Dah selawat ke belum? Sekali seumur hidup. Di luar sembahyang. Dalam sembahyang selawat memang ada yang wajib kat tahiyat tu. Luar sembahyang kena sekali yang wajib. Kalau kita tak pernah buat, kita boleh buat sekarang. Kita dah buat banyak selawat. Selawat kita niat wajib ke sunat? Sunat. Buatlah sekarang. Ni yang wajib ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah. Dengan niat wajib. Sebab sebagian ulama kata wajib. Kalau tidak berdosa. Kalau tak selawat di luar dengan niat yang wajib. Dengan niat wajib. Yang kita ribu tu, itu yang kita niat sunat. Cuba sebut kat sini selawat dan salam. Bila sebut selawat dan salam, maka pastikan bila kita selawat ke atas Nabi, pastikan ada salam. Ada salam sekali. Sebab tu kalau kita tengok wassalatu wassalam, selawat dan salam. Kalau tak ada salam, hukumnya makruh. Allahumma salli ala Muhammad, ada salam? Tak ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ada salam. Setiap selawat mesti kena ada salam, kecuali selawat yang Nabi sendiri ajar. Yang mana selawat yang Nabi ajar tu tak ada salam. Maka barulah tak ada salam sebab Nabi sendiri ajar. Dalam hadis kita jumpa hadis. Tapi kalau selawat kita sendiri,
selawat yang kita jumpa yang bukan daripada Nabi, mungkin para ulama cipta dan sebagainya, maka wajib ada salam. Kalau tak ada salam, hukumnya makruh. Bukan wajib, mesti ada salam. Kalau tak ada salam, hukumnya makruh. Selawat tanpa salam. Sebab kita bila sebut salam, Nabi yang lain, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Muhammad bukan alaihissalam. Kita sebut Nabi Muhammad alaihissalam pun bunyi pelik lah. Nabi Muhammad alaihissalam, macam pelik. Nabi kita special sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat dan salam, sebab ada arahan daripada Quran, suruh selawat kerana Allah dan para malaikat berselawat. Maksud Allah selawat bukan Allahumma salli, bukan. Allah berselawat dengan maksud Allah bagi rahmat. Malaikat berselawat maksudnya malaikat minta doa, minta rahmat supaya naikkan darjat Nabi. Kita berselawat sebut kat mulut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ataupun sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jangan lupa salam tu ya. Masa bersalam tu kan kita Allahumma salli ala Muhammad kan, salam kan? Mana salam? Memanglah salam, tapi mana salam dekat salam? Mana salam dekat selawat tu? Kita salam Allahumma salli ala Muhammad, mana salam? Tak ada. Kata ni salam, bukan salam ni, salam yang kat mulut tu mana? Mana ada? Jadi Allahumma salli wa sallim. Tapi kalau saya perasan dulu-dulu, orang dulu, dia tak kata Allahumma salli Muhammad masa salam. Dia kata sallallahu. Dia kata sallallahu alaihi wasallam. Dia punya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Tu betul lah, sebab sallallahu alaihi wasallam ada, cukup. Tapi Allahumma salli ala Muhammad tak ada. Jadi kena tambah lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Panjanglah pula. Cuma hati-hati juga nak sebut selawat dan salam ni. Pastikan baris tu kena. Kalau baris tu salah, taklah berdosa, tapi sakit telinga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, betul dah? Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa barik wa sallam wa baraka wa sallim. Apa? Sebab perkara ni kadang-kadang kita salah sangat dengar. Benda-benda kecil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Begini. Wa barik wa sallim. Begini. Allahumma salli. Lam tu pada bawah kan? Allahumma salli. Lam tu pada selawat tu, salli tu, lam tu pada bawah. Nanti kat ujung wa barik wa sallim. Jangan wa baraka wa sallam pula. Dia tengok lam tu. Allahumma salli. Kita tengok salli baris bawah kan? Salli. Dah ingat dah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bacalah apa pun. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lam tu pada bawah juga. Wa barik roh pada bawah, wa sallim pada bawah juga. Tapi kalau sallallahu salla kan baris atas lam tu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu jangan alaihi wasallim. Sebab lam tu lam tu baris atas. Bila lam sallallahu baris atas, wasallam lah, jangan wasallim. Ini sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Tak ada berbulu dengar rasa macam tu lah. Tak adalah berdosa masuk neraka. Cuma tak tahulah nak cakap macam elok-elok lah sikit. Jadi bila Allahumma salli ala Muhammad kan, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu. Masa tu kita betul jugalah, selama ni kita amal, tapi kita amal ikut adat aja. Baru tahu rupanya kat situ dia. Masa witir, bukan witir, masa kunut. Masa kunut ujung tu. Sebab kunut imam, bila imam salah baris, pedih telinga rasa dengar. Sah mayang, kunut besar, pedih sebab dia ada mic, Kalau salah tu pedih rasanya. Nak marah benda kecil, nak marah. Benda ni tak boleh, benda kecil. Nak tegur, tapi yalah, orang tu berbulu telinga. Apa dia? Wasallallahu aja kan? Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Dia dah wasallallahu pada atas. Tapi dia dah panjang sangat. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi. Dia tak ingat dah. Wa sahbihi wa barik wa sallim. Padahal pada atas kan? Tapi dia jauh dia lupa dah. Wa baraka wa sallam. Tu je lah. Kadang ada wa baraka wa sallim, wa barik wa sallam. Allah hantam saja kita ni. Belasah saja. Aduh, janji ada bunyi ke boleh tu. Cuma ialah benda kecil lah, taklah benda besar nak kecoh-kecoh.
Cuma macam cakap tadi lah, berbulu telinga tu, berbulu telinga. Tak sedap dengar. Kalau orang yang baca pelan-pelan tu okey juga, dia seorang je. Ini kalau dapat mic, orang pegang mic. Oh. Sedih lah, sedih. Habis sambung lagi, itu secara ringkas je tu. Amma dan salam Allah atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya jangan lupa, dan para sahabat sekaliannya. Dan para sahabat ni kenapa kita sebut juga wa sahbihi, kerana nak tolak Syiah. Syiah sahabat ni banyak yang dia tak terima. Dia terima beberapa orang sahabat yang disuka je. Jadi kita kata sekalian sahabatnya, sebagai nak tolak Syiah. Tu ya. Sebab tu ada wa sahbihi ajma'in tu. Okey, ajma'in tu, ajma'in semua sahabat. Bukan sahabat yang dipilih-pilih saja. Sayyidina Ali nak, yang ni tak nak. Sayyidina Waqar tak nak. Sayyidina Umar, apa tah dia cakap? Adalah bahasa yang buruk dia kata Sayyidina Umar. Malah Syiah ni dia buat tempat lap kaki keluar toilet Ain Mimra. Letak itu. Umar. Lepas keluar toilet sapu. Becinya dia dekat Sayyidina Umar. Jadi kita nak tolak mereka pahaman songsang mereka ni, wasahbihi ajmain. Itu kita ajmain. Bukan saja. Amma ba'du. Biasa dengar amma ba'du. Amma ba'du. Macam ni yang ngaji tak sikit seselok. Baca macam berita boleh nak? Ini rasa insya-Allah tahun depan habis. Kalau baca macam ni tak habis-habis. Saya baru kalau ikut kitab saya baru 4 baris. Ada ni 4 baris, kalau kat sini setahun kot. Sabar ngaji kitab Torah gitu lah. Dia faham, dia jazam, kemas, apa tak gogek. Saya cuba-cubalah belajar masa. Tak ada dah sehingga kan kalau orang cakap apa pun kita dah mantap lah. Orang nak gempak sikit, tak ada. Kita dah kuat. Sebab kita setiap huruf, malah setiap perkataan kita faham satu persatu dengan syarahannya. Baru dia mantap. Kalau sekadar baca berita aja macam tu memang boleh, pernah belajar, khatam kitab. Tapi bila orang gempak sikit, iya ke? Tak tahulah. Dia jadi gitu. Okey, amma ba'du. Biasa kita dengar amma ba'du. Tapi kita perasan tak? Amma ba'du kadang-kadang setengah tempat tu, setengah kitab ataupun setengah perbualan dia kata wa ba'du. Boleh juga, ataupun amma ba'du. Apa benda amma ba'du ni? Ada orang baca amma ba'd. Kan? Sebab nak mati kan, nak berhenti kan amma ba'd. Dal tu baris depan. Bila nak mati, bila kita nak stop, kita kena matikanlah dal tu. Jadi amma ba'd. Cuma sebahagian mengatakan nak baca amma ba'du hidupkan dal. Cuma tak salah nak matikan, tapi cara yang tepatnya hidupkan dal. Dalam keadaan tidak menolak kalau orang nak matikan dal, boleh. Cuma kalau fasih amma ba'du, dah lawan tu. Lawan peraturan. Peraturannya bila nak mati kena sukun, kena matikanlah. Bila nak berhenti kena matikan. Dia lawan amma ba'du. Macam Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Ra tu baris apa? Allahu Akbar, ra tu baris apa? Ra. Dhammah kan? Sepatutnya Allahu Akbaru kabira. Mana yang fasih? Yang fasih Allahu Akbar kabira. Mati walaupun dhammah. Habis kalau Allahu Akbaru kabira boleh juga. Tak tolak pun. Cuma yang fasihnya Allahu Akbar kabira walaupun baris dhammah. Walaupun nak sambung, bukan mati. Kalau nak mati, kalau nak berhenti, bawalah Allahu Akbar. Masa azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Tapi kalau Allahu Akbar pun boleh. Masa hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Sambung kan, sebab kita nak sambung. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh juga. Nak hidupkan, nak sambung, nak sambung, dia kena hidupkanlah ra tu. Betul lah, itu peraturannya. Tapi fasihnya tetap matikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar kita tak tolak. Sebab ada golongan yang dia tolak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata yang betul Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebab bukan nak berhenti. Tak kena tu, kerah sangat. Dua-dua boleh. Cuma yang fasihnya matikan kat situ. At-takbir jazam. Macam tu juga doa iftitah. Allahu Akbaru kabira, boleh. Allahu Akbar kabira, macam tok nenek kita ajar dulu sampai sekarang, kita dok baca Allahu Akbar kabira, fasih. Terbaik, yang itu terbaik. Walaupun kalau tengok baris ni baris depan. Jadi kadang-kadang masalah tajwid, masalah baris dalam hukum-hukum fiqh dia tak sama.
Tak sama, kadang-kadang hukum tajwid ni salah dah. Teruk salah baca ni, tapi semayang sah lagi. Semayang sah lagi. Walaupun kalau ikut bacaan salah. Bacaan tajwidnya salah, tapi Fatihahnya salah kalau ikut bacaannya. Ikut cara baca yang betul salah, tapi ikut hukum bekah sah lagi. Sebab kadang-kadang dia begitu. Kita tak boleh kata kita pukul begitu rata gitu, tak boleh. Jadi dalam masalah amma ba'du, hidupkan. Dalam masalah Allahu Akbar kabira, matikan ra walaupun sambung. Nampak? Dia lawan. Pekah memang biasa berlawan gitu. Dia lawan dengan hukum-hukum bacaan Al-Quran tadi. Dia memang berlawan gitu. Dia tak sama. Jadi yang afdalnya apa? Allahu Akbar kabira. Yang afdalnya apa? Amma ba'du. Lawan, jangan tak lawan. Okey. Siapa yang cakapnya ni amma ba'du tu maksud amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu. Apa benda? Apa benda? Apa kita faham? Adapun kemudian daripada itu. Lepas tu lah. Lepas itu lah. And then, tahu tak? Betul kan? Penting tak? Kalau tak ada amma ba'du, sampai tak apa yang dia nak sampaikan? Sampai juga. Sebab dia sekadar nak letak, macam tak ada makna. Seolah-olah gitu. Saja nak mencantikkan, dia nak sekadar letak je. Ya ke begitu? Dalam khutbah ada amma ba'du? Ada kan? Takkan saja-saja letak. Maka kenapa para ulama' dia guna amma ba'du? Pertama, kerana ini yang apa istilah dia panggil, cara bercakap yang Nabi buat. Nabi bercakap dengan cara itu. Waktu tu orang Arab tak bercakap macam tu. Orang Arab tak bercakap macam tu. Orang Arab bercakap. Tapi Nabi bercakap dengan cara bercakap ada amma ba'du. Macam mana? Amma ba'du ni adalah sebagai isyarat pemisah di antara muqaddimah dan isi kandungan. Isi nak cakap tapi ada muqaddimah. Nabi kita tertib. Nak cakap dia tak cakap direct. Dia cakap cerita dulu. Dia cerita awal dulu, iaitu muqaddimah. Apa dia? Puji dulu, puji Allah, baca bismillah apa dulu, baru cakap isi. Dia tak cakap straight to the point, tak ada. Cakap muqaddimah istilah dia. Di antara muqaddimah dengan isi, Nabi akan selang dengan amma ba'du. Walaupun nak kira maknanya macam tak ada pun sampai juga amma ba'du tu. Dan kemudian daripada itu, lepas tu, and then tak ada memberi kesan apa-apa pun. Tapi Nabi dah cakap gitu, ikut sunnah. Apa Nabi buat, walaupun kita tak masuk apa benda, kita buat juga. Masa kita nak buat musyarat, Assalamualaikum semua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, pendek-pendek lah nak musyarat kan. Sallallahu alaihi wasallam rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita musyarat kita hari ni. Dah, tadi mukadimah. Mukadimah tu apa? Puji Allah, puji Rasul, selawat atas Nabi. Mukadimah tu. Lepas pada tu nak cakap pula ni dunia pula, ataupun nak cakap pula isi pula. Amma ba'du. Okey, mukadimah dah habis. Lepas ni cerita isi dia. Itu kegunaan amma ba'du. Dan orang yang pertama sekali mengungkapkan amma ba'du ataupun seumpama dengan makna itu adalah Nabi Daud. Nabi Daud. Kalau kita baca amma ba'du terus baca, tak tahu gitu. Baca 18 kitab dah habis ada amma ba'du. Berapa lah kitab khatam? 18 kitab dah. Amma ba'du apa? Entah. Tapi 18 kitab ada amma ba'du. Amma ba'du tu orang pertama yang mengungkapkan adalah Nabi Daud. Nabi SAW dia ulang balik lah. Ulang balik. Amma ba'du, iaitu di antara mukadimah dan isi tak kat tengah-tengah. Tak kat tengah-tengah amma ba'du. Bahawasanya sungguhnya fardu. Nak berhenti kat mana ni? Dah kat sejam lah ni. Cari stesen jap. Ni stesen ni. Ni lah stesen ni. Bahawasanya sungguhnya fardu atas tiap-tiap lelaki. Fardu tu wajib lah. Fardu atas tiap-tiap lelaki dan perempuan. Ataupun fardu tu dipanggil fardu ain. Sebab fardu ada dua. Satu fardu kifayah, wajib juga. Wajib secara sebahagian tu dah buat, yang lain terlepas kewajipan. Sebahagian atau semua orang tak buat, semua berdosa. Apa dia? Antara fardu kifayah ni macam menguruskan jenazah. Tak ada seorang pun boleh menguruskan jenazah. Satu kampung berdosa. Seorang je uruskan jenazah dan solat apa sebagainya. Yang lain semua terlepas dosa. Fardu kifayah. Fardu kifayah lagi apa? Azan. Tak ada azan, semua berdosa dalam kampung.
Ada azan, semua orang terangkat dosanya dengan seorang je azan. Ada solat jemaah. Solat jemaah fardu kifayah. Dalam kampung ni tak ada buat satu solat jemaah di masjid. Satu solat jemaah pun tak ada. Maka semua yang ada mukallaf dekat kampung tu berdosa semua. Seorang imam, seorang makmum. Buat dua orang makmum tu Bilal lah, seorang terlepas fardu kifayah. Terlepas dosa kat semua orang. Tu fardu kifayah. Tapi dalam bahas ni adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Bahawasanya sungguhnya fardu ain. Fardu ain ni atas tiap-tiap lelaki dan perempuan, akil dan baligh. Istilah yang dipanggil mukallaf. Mukallaf. Dia laki, perempuan. Bila sebut laki dan perempuan, dia termasuk khunsa. Khunsa sama ada khunsa wadah lelaki, wadah perempuan ataupun khunsa muskil. InsyaAllah kita akan bahas masuk kat dalam nanti. Khunsa tu apa benda. Jadi sama ada lelaki, perempuan dan khunsa, dah akil, ada akal, dia tak gila, dah baligh, cukup umur 9 sampai 15, mengetahui ia akan makna dua kalimah syahadah. Wajib tahu makna, bukan baca. Bukan baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tak perlu sebab kita dah Islam nak asyhadu. Tak perlu asyhadu, tak wajib asyhadu sebab kita dah memang Islam. Hanya orang kafir nak masuk Islam je wajib asyhadu. Kita dah Islam tak wajib asyhadu. Abi buat apa asyhadu ni? Makna kalimah syahadah. Makna ni yang susah sikit. Makna dia. Syarah apa maksud dua kalimah syahadah? Apa maksud dua kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha, aku naik saksi. Apa? Naik saksi. Ilaha illa asyhadu an la ilaha. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Kita ambil terjemahan biasa. Aku naik saksi bahawasanya, dia kata dua kalimah syahadah. Kenapa dia kata dua kalimah syahadah? Kerana ada dua asyhadu. Betul, dua kalimah. Kalau dua kalimah tu dua perkataan, dua word. Kalau kata dua kalimah, asyhadu an la ilaha, itu berapa kalimah dah tu? Maksud dua kalimah apa? Syahadah ada dua kali. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah, ada satu asyhadu kat situ, wa asyhadu yang kedua ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah kena tahu makna dia. Kalau kita tahu terjemahan tak jadi. Maksudnya maksud tak jadi itu berdosa. Sekadar tahu gitu. Fardu ain. Aku naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku naik saksi dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Gitu aja. Tak, itu terjemahan. Yang nak tahu makna, makna tu susah. Makna tu yang panjang tu. Kalau makna dia gini, kalau terjemahannya aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi makna dia gini. Makna dia. Aku naik saksi, aku berpegang, aku beriktikad, aku beriman, tu aku naik saksi. Bahawasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Panjang pula. Ilah tu adalah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar. Walaupun perkataan ilah aja. Asyhadu an la ilaha. Ilah tu. Betul, illallah, melainkan Allah. Tidak, aku naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawa Nabi itu pesuruh Allah, tak apalah. Cuma bukannya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar. Apa bezanya? Macam sama je, ada beza. Aku naik saksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Begini maksudnya. Tuhan ada banyak. Tuhan orang kafir ada banyak. Tuhan Buddha ada, Tuhan orang semualah. Tuhan daripada dipanggil agama langit ada, Yahudi punya agama yang diselewengkan, Nasrani yang diselewengkan, Islam juga ada agama, panggil agama wahyu turun. Ada agama bumi dia panggil, agama Hindu Buddha yang ada tu, Majusi semua tu ada dekat bumi. Terjadinya agama tu di bumi, bukan di langit. Di langit tu maksud Jibril bawa turun. Ada 3 lah, cuma 2 dah sesat, Yahudi dan Nasara. Kita je yang masih lagi tepat lagi Islam kita. Jadi banyak Tuhan ni, macam-macam kata Tuhan. Ada kata Tuhan 3, ada kata Tuhan patung, macam-macam semua tu Tuhan. Jadi yang benar dalam banyak-banyak Tuhan, termasuk Islam pun ada Tuhannya, iaitu Allah. Yang benar adalah Allah. Itulah maksud aku naik saksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu maksud dia.
Yang Tuhan yang sebenar adalah Allah, maka aku sembah Allah itu. Itu bukan terjemahan ni. Itu bukan makna dia. Makna itu salah. Tapi ramai yang faham gitu kan? Orang faham? Tidak ada Tuhan yang sembah melainkan Allah, maksudnya Tuhan banyak, Tuhan kafir semua, termasuk Allah, tapi yang semua salah, Allah je betul. Salah tu, itu bukan terjemahan, itu bukan makna dia. Itu bukan makna dia. Makna dia, tidak ada, aku naik saksi, tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Dengan maksud Tuhan yang macam Allah. Tuhan yang macam Allah. Allah yang bersifat istighna dan iftiqar. Tu kena ngaji tauhid lah tu. Allah yang wujud-wujudnya qidam, tidak ada permulaan, yang kekal dan sebagainya. Mukhalafah, qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah, yang bersifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 13 sifat. Sifat. Semua tadi tu ada pada Allah. Ya. Dan yang kita tolak adalah kalau ada Tuhan yang macam tu, macam Allah tu, soalannya ada ke tak? Ada tak Tuhan yang macam Allah? Tak ada kan? Allah wahdaniyah kan? Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan kan? Esa pada zat. Allah je ada. Jadi yang kita nak tolak adalah Tuhan yang macam Allah. Kalau ada, soalannya ada tak? Tak ada. Sebenarnya yang kita nak tolak yang tak ada. Aku naik saksi, tak ada Tuhan yang macam Allah tu tak ada. Melainkan Allah je. Ada ke yang macam Allah nak tolak? Tak ada. Jadi nak tolak apa? Tolak yang tak ada. Nak bagi tahu 2-3 kali lipat tolak. Tapi kalau kita kata kita tolak Tuhan batu ni, itu bukan Tuhan. Itu tak payah tolak. Buat apa nak tolak? Aku naik saksi tidak ada kan tolak tu. Tidak ada Tuhan, tidak ada batu tu, Tuhan tu bukan Tuhan. Tak payah tolak, itu bukan Tuhan, tak perlu tolak. Dia rebah dengan sendirinya. Kita pergi tolak yang bukan Tuhan. Kenapa kita iktiraf batu tu Tuhan? Kenapa kita iktiraf Nabi Isa tu Tuhan? Nabi Isa tu makhluk bukan Tuhan. Tak perlu tolak. Habis ada orang cakap, dia punya pasal, kita tak perlu tolak. Habis dia kata Tuhan, dia dakwa Tuhan. Kita kata bukan Tuhan. Habis nak tolak apa? Allah nak tolak Tuhan yang macam Allah. Kalau ada, yang tu aku nak tolak kerana Allah adalah Tuhan yang sebenar. Tapi mana ada? Nampak? Dia 2 kali lipat tolak. Tolak yang tak ada tu. Makna tolak sungguh. Makna Allah tu Tuhan sungguh. Betul. Ini tidak. Allah ni setara lah semua. Ini Tuhan termasuk Allah. Tapi Allah yang betul. Yang lain Tuhan tipu. Maknanya kita iktiraf juga dia Tuhan. Tapi Tuhan tipu. Bukan gitu. Kita nak tolak Tuhan yang bersifat dengan istighna dan iftiqar. Tuhan yang tak ada permulaan. Kita nak tolak tu. Selain daripada Allah. Ada? Mana ada? Allah je tu. Maka kita nak tolak yang itulah. Tapi tak ada. Nak tolak yang tak ada tu. Habis tu nak tolak 2 ke 3 kali lipat lah maksudnya. Tolak sungguh. Maknanya Allah ni Tuhan sungguh. Sampaikan kalau ada pun nak tolak, tapi tak ada. Ini kita pergi tolak berhala. Buat apa tak payah tolak? Dia bukannya Tuhan. Nak tolak apa? Ya, apa maksud tolak? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. La, tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada ilah. Tu, kalau kita kata berhala tu Tuhan, kita telah iktiraf dia Tuhan. Cuma lepas tu kita tolak. Itu yang dipanggil nafi isbat. Kita nafi dulu baru kita isbat. Kita nafi apa ni? Kita nafi batu. Buat apa nak nafi batu? Dia bukan Tuhan. Orang cakap, orang dakwa je. Dia bukan Tuhan. Tak payah tolak, tak payah nafi. Yang kita nak nafi ni, Tuhan yang bersifat dengan istighna dan iftiqar. Tuhan yang sebenar-benar Tuhan tu, kita nak tolak yang macam Tuhan, macam Allah tu. Tapi tak ada. Itu maksud 2 kali masyarakat. Itu antara makna. Ada lagi makna lain. Tak masuk lagi bab kerasulan. Akan datang. Tak, stop kat situ dah. Sejam lah. Sejam apa? Dah lebih sikit dah sejam. Alamak, macam mana? Sorry lah, lebih sejam. Kita sambung akan datang, insya-Allah. Kita sambung lepas ni tiket syurga pula. Orang biasa cakap tiket syurga apa? Tiket syurga. Ada tiket tu dapat masuk syurga. Apakah tiket syurga? Ni dah akan sambung ke bawah ni. Tiket syurga. Tapi tak ada tulis tiket syurga, tapi maksudnya tiket syurga. Ada benda ni masuk syurga. Tak ada benda ni semayanglah beribu rakaat pun tak masuk syurga. Maksudnya masuk neraka. Dia panggil tiket syurga. Tiket syurga akan datang. Wallah